Okay guys, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali saya akan mulakan penerangan berkenaan dengan supply and demand chart. Walaupun ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang dah mahir guna, tak apa, saya buat penerangan sekali lagi. Sebab saya ada buat sedikit penambahan perubahan dan penambahan. Yang pertamanya berkenaan dengan yang ni, okay? Dan yang keduanya berkenaan dengan yang ini, okay? Nanti saya akan terangkan, tapi sekarang ni kita terang yang basic dululah. Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada kita boleh buy ataupun sell. Macam mana kita nak katakan bahawa wujudnya signal untuk currency tersebut pada hari tersebut. Contohnya 16 hari bulan, boleh buy atau sell. Okay, kalau boleh kita trade on 17 bukan 16. Okay, so yang pertama, syarat yang pertama ialah kita akan check on the volume, sama ada dia kena ataupun tidak pada moving average. Mana dia volume? Volume yang warna grey, supply yang warna merah, demand yang warna biru. Warna hitam ini pula merupakan moving average. Okay, average movement yang selama tempoh 30 hari. Dan yang bahagian atas ini pula merupakan gandaan kepada moving average yang di bahagian bawah ni tadi. Okay, jadi sekarang ni kita nak semak sama ada satu-satu currency itu tadi merupakan sebuah currency yang boleh dijual ataupun boleh dibeli. Okey. Cara yang pertama ialah dengan menyemak kedudukan volume. Adakah dia hit on the moving average? Itu yang paling penting. Syarat yang pertama. Okey. So kita semak kedudukan moving average, volume yang hit on the moving average. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. So kita ada 13. Keseluruhannya kita ada 13. Yang ni kena ke tidak? 1580 kena. Sebab apa? Moving average 1577. So volume yang hit on the moving average ada sebanyak 13 hari, iaitu 9 Jun, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 1 Julai, 5 Julai, 11 Julai, 13 Julai dan 14 Julai. Syarat yang kedua, okey, faktornya ialah supply ataupun demand. Okey, supply ataupun demand hit on the moving average, whether the first one or the second one, tak kisah. Okey, syarat yang pertama tadi ada 13. Kita tengok pula syarat yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So out of 13 tadi, kita hanya ada 8 saja signal yang boleh diguna pakai. Okey, baik. Sekiranya warna biru hit on the moving average, kita akan sell esok hari. Okey, 10 Jun dan kita akan sell 13 Jun. Kalau 13 Jun dan kita akan sell 14 Jun. Okey, begitu juga yang warna merah. Sekiranya 15 Jun kita nampak, okay, this is the signal for buy. So kita akan buy pada 16 hari bulan. Dan sekiranya pada 16 hari bulan kita nampak ada signal sell, kita akan buy pada 17 hari bulan. Okay, kalau 5 Julai ni biru kena, so biru kena masuk sell. So 6 Julai boleh sell. Okay, so itu syarat yang pertama, volume hit on moving average. Syarat yang kedua, nak tahu buy ataupun sell, kita tengok pada supply and demand. Syarat yang ketiga, SOD. Okey, yang dekat bahagian bawah ni. Okey, untuk buy negatif 80 dan ke bawah, bermaksud negatif 80, 81, 82, 83, 84 sampai 100. 100 ialah maksimum. Okey, begitu juga untuk sell 80 dan ke atas. Makna kata 80, 81, 82, 83, 84 dan sebagainya. Baik. So sekarang ni, ini penerangan hanya untuk supply and demand sahaja. Sekarang kita akan tengok sama-sama sama ada USD ni kita boleh sell ataupun tidak, ada signal ataupun tidak. Yang pertama, volume hit on moving average, cantik, selesai. Masalahnya supply and demand tak ada. Okay, so USD no signal. Okay, then kita tengok yang ni pula. Okey, euro sama juga case dengan USD tadi. Alhamdulillah. Volume hit on the moving average tapi supply and demand tak ada. So euro, USD, euro tak boleh. Okey, GBP pula. Okey, lagilah tak apa nama, volume dia tak volume dia pun tak hit on the moving average. So GBP tak boleh. Okay, now AUD. Volume hit on the moving average tapi supply and demand tak cantik. Okay, so saya ketepikan AUD.
JPY kes yang sama. CHF tak hit on the moving average pun dia punya volume. Okey, NZD. Okey. Sekarang ni NZD kalau kita perhatikan kedudukan volume dia tinggi, demand pun tinggi dan SOD dia pun cantik. Okey, sekarang ni kita tengok NZD. Saya pakai chart yang ni Baik. Ini chart yang terbaru yang saya buat penambahan dalam data ni Okey. Baik. Semalam kita ada buat webinar lah. Jadi siapa yang berkesempatan join mungkin dapat gambaran apa yang saya akan buat. Okay. So saya buka NZD punya ni. Kita buka dekat pin kejap. Okay. Baik, kalau kita perhatikan di sini kedudukan harga ialah 1327.1.3271. Okay. 1.3271. So kita akan tengok mana kedudukan RBS dia. Macam mana kita nak tentukan RBS? Kita tengok resisten dia dulu. Ni resisten ni. Okey, ni resisten. Baik. Antara kedudukan resisten ni tadi, mana kedudukan yang berada lebih rendah daripada kedudukan current price yang ni? Ni current price dia. Ni dia. Okey, ni current price dia 13271. Itu current price dia. Okay. So now kita tengok. Okay. Ni siapa yang belajar BADA dia dapat lah. Okay. Mostly student yang dalam data ni mostly BADA punya student lah. Okay. Ni basic technical BADA lah yang saya pakai ni. Saya pakai balik. Sekejap Okay. So yang ni dia lebih tinggi daripada kedudukan current price. Okay. Kita tengok yang ni pula. Ni dotted line kat sini. Yang ni saya masih lagi tak boleh nak figure out sama ada dia dah batal ataupun belum. Adakah saya boleh menggunakan formula yang sama? Saya tak berani nak tak berani nak tentukan lagi. Okey. Tapi berat hati kata boleh ikut, boleh follow exactly macam mana yang BADA punya style. Okey. Okey, so yang ni settle. Okey. Kita tengok yang ni pula. Yang ni saya consider batal. Okey. Puncak yang ni yang atas ni. Okay, so kita ambil yang ni. Okay. So now kita boleh nampak yang mana ada satu kedudukan RBS dekat sini. Okay, dekat sini ada satu kedudukan RBS 13238 iaitu 8 Julai. Okay. Saya pakai RBS ni lah. Okay, 8 Julai ni saya pakai yang ni. Yang mana kedudukan dia tu tadi dia jadi macam ni. Maknanya kalau kata current price ni nak turun, dia akan turun macam ni insya-Allah dan seterusnya dia akan meneruskan kenaikan ke atas insya-Allah. Kita tengok macam mana. Baik, so 8 Julai, apa yang nak dibuat dengan 8 Julai ni tadi untuk NZD? Apa yang nak dibuat? Okey, saya akan buka chart ni balik. 8 Julai saya akan semak. Okey, kedudukan demand ialah 610. Kedudukan volume ialah 890. So saya akan take note kat sini. Okey. Volume 810, demand kalau tak silap saya lah 690. Okey. So yang ni demand demand. Baik. Hari ni macam mana nak buat? Macam mana nak orang kata apa? Macam mana saya nak declare boleh buy boleh buy NZD. Baik. Macam mana kita nak buy NZD? Okey, sekarang ni demand dekat sini 690. Okey, demand dekat sini yang ni. Okey, yang ni 690 puncak ni. Demand dia pada ketika itu ialah 690. So saya nak make sure kedudukan supply yang berlaku pada hari ini apabila price terjun ke bawah bertemu dengan RBS ni, dia tidak melebihi daripada 690. Tidak melebihi 690. Okey, roughly macam tu saja sebab saya tak boleh nak masukkan value lagi. Yang paling best, yang paling tepat pada saya sebenarnya value. Okey, tapi saya tidak berkemampuan lagi nak sampai ke tahap tu. So kita pakai just demand and supply sahaja. Okey, makna kata sekarang ni kita note dekat sini. Okey, data discussion ni siapa yang tak masuk boleh masuk. NZD saya tak nak
supply melebihi daripada 690. Okey, dia punya gap dia okey. 690. Okey, betul tak? Kita check lagi sekali as a confirmation, double confirm. 8 Julai. Mana? 610, sorry, 610. Tadi kat pin tu pun salah lah 610 pada hari ini untuk buy. Okey, kalau lebih sekalipun ada cara nak baca dia. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, ni contoh pukul 6 petang 11 malam. Ni malam semalam data tak berjalan, sorry Okey, baik, NZD. Okey, ini data yang semalam. Okey, ini data yang semalam. Saya just ambil macam ni je. Okey, dan kita paste dekat pin. Okey, ini dia data semalam. So 610 guys sorry saya dah silap tadi. 610 bukan 690. Okey. So sini 610, kat sini. Boleh lah. Okey. Baik. So sekarang ni kita nak tengok pula macam mana NZD ni, macam mana nak baca, macam mana yang dikatakan tidak melebihi 610. Baik. Okey. Saya list downkan dia dulu. Volume dia sama dengan 980, demand dia sama dengan 840. Kalau tak ada description pun tak apa, nampak tak kat line warna biru ni dah ada dah. Okey. Kemudian dia punya supply dia bersamaan dengan 140. Okey. Macam mana kita note kat sini tak nak lebih dari 610 untuk hari ini. Okey, baik. So macam mana kita nak buat? Tak nak lebih tu tadi. Baik. Dalam kes ni, okey, demand melebihi daripada supply. Dia lebih sebanyak 700. Okey. Kita terbalikkan. Cuba kita terbalikkan. Okey, volume 980, demand 140, supply 840. Okey. Okey. Tengok supply tolak demand akan dapat baki sebanyak 700. Itu cara dia. Kita tak akan ambil exactly in total sebagai supply ni 840 dan kita akan kata lebih. No. Kita nak tengok balance tu berapa. Supply dah tolak dengan demand and then baru kita tahu the core of supply there is 700. Macam tu. Okay. So kalau kata korang nak buat calculation, tolong pastikan korang buat calculation macam ni untuk hari ini. Okay. Yang ni nanti saya akan simpan, saya akan bubuh dekat dalam group. Okay. And then pairing untuk NZD pada hari ini. Okay. Pairing untuk NZD. NZD tadi kita nak buy. Okay, saya tulis kat sini NZD buy untuk hari ini. Okay. Dan seterusnya CAD pula kita nak NZD kita nak sell. NZD kita nak sell untuk hari ini. Okey. Untuk hari ini, okey. Dan CAD kita nak buy untuk hari ini. CAD kita nak buy untuk hari ini. Baik. Bila mana kita tengok yang tadi, okey, ni yang saya tak ada nak susun ni. Ni. Nampak? Pergerakan dia terjun ke bawah, expected dia akan terjun ke bawah, dan dalam masa yang sama intradata pun memberikan gambaran bahawa hari ini sesuai untuk kita sell NZD. Okey, tapi fitrahnya, lumrahnya saya memang seorang swinger, so saya akan aim dekat kawasan ni untuk buy dan sebagainya lah. Okey, so ini dia. Saya lah, kalau saya akan fokus buy lah instead of selling. Saya akan fokus buy. Okey. Itu cara yang saya guna, yang saya akan praktikkan untuk baca lah. Okay. And then kita ambil lagi sekali CAD. Baik. So untuk swing saya buat note kat sini. Swing saya nak NZD buy, CAD saya nak sell. Okay. Saya tak baca lagi lah macam mana, tapi kita tengok je lah macam mana kan. Okay. So yang ni boleh buy hari ni, dan kita tengok pula. Okay. CAD tak cantik kalau macam ni. Tak cantik. Okey. Ada kemungkinan yang mana CAD ni, apa yang saya nampak, dia akan turun sampai sini. Okey.
kemudian dia akan mendaki naik balik ke atas. Mungkin sini SBR dia. So ini merupakan satu ruang yang sesuai untuk sell ni kat sini, 12 Julai ni, nampak? Okay, so kita tengok 12 Julai. Okay, 12 Julai kita kena tengok dia punya kejap sekali lagi sorry kita nak sell. So demand dia tidak boleh melebihi supply. Okay, 12 Julai dia punya total balance of the demand must not be more than 440. Simple je calculation dia. Okay, must not be more than 440. CAD must not be more than 440 for demand today. Okay, kalau kata nak sell, kalau aim sell untuk CAD lah, yang tu yang swing yang saya sebutkan tu tadi lah. Okay, so kita dah ada dua nota hari ni, NZD dan CAD. Okay, okay, now kita nak tengok pula macam mana NZD CAD. Okay, macam mana kedudukan NZD CAD kita nak tengok. Okay, sekejap NZD CAD. Okay, sesuai ataupun tak untuk kita buy dan okay, kita buy lah. Memang kita nak kena aim buy lah. Okay, ni daily cantik. Sini ada satu RBS, nice. Weekly kita tengok, weekly dia boleh naik lagi. Okay, sampai kat sini kita boleh sell. Kalau monthly sekarang untuk NZD CAD, chances yang tinggi untuk dia mendaki naik ke atas. Okay, so tu dia. Okay, so ada kemungkinan besar yang dia akan terjun dulu, exactly macam mana yang data intra bagi. Okay, and then mungkin sampai sini kita akan buy. Okay, so kita bubuh lah satu. Saya tak apa sebab saya memang swinger. Saya tak tengok data pun, saya dah nampak macam tu dengan technical seiring, dan saya boleh bantai lah. Okay, so sekadar itu dulu. Semoga bermanfaat. Sekiranya nak join, saya jemput, saya alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan gunakan grup ini tadi sebagai satu pentas untuk berbincang idea bagaimana nak trade menggunakan data dan sebagainya. Okay, grup ni pun free je, tak ada masalah, masuk je. Yang ni untuk discuss, yang ni untuk daily data, weekly data pun ada, dan ini pula merupakan real time data. Okay, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.